Islam bukan sekadar agama yang mengatur ibadah ritual antara hamba dan penciptaannya. Ia hadir sebagai satu sistem kehidupan yang menyeluruh, membimbing manusia dalam aspek kehidupan daripada akhlak peribadi, hubungan sosial sehinggalah kepada pengurusan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Setiap hukum dan prinsipnya bertujuan menjaga keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan manusia secara kolektif. Dalam kerangka ekonomi Islam, wakaf muncul sebagai satu institusi yang unik dan berwawasan jauh. Sejak zaman awal tamadun Islam, wakaf telah menjadi nadi kepada pembangunan masyarakat. Melalui wakaf, terbinanya masjid sebagai pusat ibadah dan ilmu, madrasah yang melahirkan ulama dan cendekiawan, hospital yang merawat tanpa membezakan darjat, serta kemudahan awam yang memberi manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat. Wakaf bukan sekadar sumbangan harta, tetapi satu sistem pengagihan kekayaan yang berterusan, menjamin manfaat jangka panjang untuk generasi demi generasi. Lebih daripada itu, wakaf berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang menggerakkan sumber, mengurangkan jurang kemiskinan dan memperkukuh jaringan sosial dalam masyarakat Islam. Ia mengajar nilai tanggungjawab sosial, solidariti dan keprihatinan terhadap kesejahteraan bersama. Dalam sejarah, kekuatan wakaf telah menyokong kestabilan ekonomi dan membentuk asas kepada kebangkitan tamadun Islam yang gemilang. Di Malaysia, institusi wakaf bukanlah sesuatu yang asing. Sejak sekian lama, tanah dan harta wakaf telah diamanahkan kepada pelbagai institusi agama untuk dimanfaatkan demi kepentingan ummah. Di sebalik keluasan aset wakaf yang wujud, tersimpan potensi ekonomi yang amat besar. Potensi untuk menjana pendapatan, menyediakan peluang pekerjaan, memperkukuh sektor pendidikan dan kesihatan serta membantu golongan yang memerlukan. Namun, dalam arus pembangunan moden dan cabaran ekonomi global yang semakin kompleks, timbul persoalan yang perlu direnungi bersama. Adakah potensi wakaf di Malaysia telah dimanfaatkan secara optimum? Sejauh manakah pengurusan dan pembangunan wakaf mampu bergerak seiring dengan keperluan semasa tanpa mengabaikan prinsip syariah? Dan apakah cabaran sebenar yang menghalang wakaf daripada berfungsi sebagai pemangkin utama pembangunan ekonomi ummah hari ini? Oleh itu, dokumentari ini akan membawa penonton menelusuri konsep wakaf dalam sistem ekonomi Islam, menyingkap realiti pengurusan wakaf di Malaysia serta meneroka cabaran dan peluang yang wujud dalam usaha memertabatkan kembali institusi wakaf. Dengan memahami peranan wakaf secara lebih mendalam, kita bukan sahaja melihatnya sebagai amalan kebajikan, tetapi sebagai satu legasi ekonomi dan sosial yang mampu membentuk masa depan ummah secara lestari. Perkataan wakaf berasal daripada bahasa Arab waqafa yang membawa maksud menahan, berhenti atau mengekalkan sesuatu. Dari sudut istilah syariah, wakaf merujuk kepada penahanan harta yang zatnya kekal dan boleh diambil manfaatnya, di mana manfaat tersebut disalurkan ke jalan kebajikan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Harta wakaf tidak boleh dijual, diwarisi atau dihibahkan. Sebaliknya, kekal sebagai amanah untuk kepentingan umat. Keunikan wakaf terletak pada konsep keberlanjutan manfaat. Walaupun harta asal tidak lagi digunakan secara langsung oleh pewakaf, manfaatnya terus mengalir kepada masyarakat. Inilah yang menjadikan wakaf sebagai satu bentuk ibadah yang bersifat jangka panjang dan berimpak besar. Walaupun istilah wakaf tidak disebut secara khusus dalam Al-Quran, asas dan prinsipnya sangat jelas melalui ayat-ayat yang menggalakkan infak, sedekah dan perbelanjaan harta di jalan Allah. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kamu membelanjakan sebahagian dari apa yang kamu cintai. Ayat ini menunjukkan bahawa pengorbanan harta demi kepentingan umum merupakan nilai utama dalam Islam.
Rasulullah SAW turut menjelaskan konsep ini melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang doakannya. Para ulama bersepakat bahawa sedekah jariah ada yang disebut dalam hadis ini menjadi asas kepada institusi wakaf. Sejarah Islam membuktikan bahawa wakaf memainkan peranan penting dalam pembinaan tamadun. Pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, wakaf telah digunakan untuk menyediakan keperluan asas masyarakat seperti masjid, sumber air, tanah pertanian dan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Antara contoh yang terkenal ialah wakaf Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang mewakafkan tanahnya di Khaybar. Baginda menetapkan bahawa tanah tersebut tidak boleh dijual atau diwarisi, tetapi hasilnya disalurkan kepada fakir miskin, kaum kerabat, musafir dan perjuangan jalan Allah. Inisiatif ini menjadi model pengurusan wakaf yang diikuti oleh umat Islam hingga ke hari ini. Seiring dengan perkembangan zaman, institusi wakaf berkembang menjadi tunggang kepada sistem sosial dan ekonomi dunia Islam. Banyak institusi pendidikan seperti madrasah dan universiti, hospital, rumah anak yatim dan pusat kebajikan dibangunkan sepenuhnya melalui dana wakaf. Di beberapa wilayah Islam pada zaman kegemilangan tamadun, wakaf bukan sahaja menampung keperluan pendidikan dan kesihatan, malah membiayai penyelidikan, perpustakaan, gaji guru dan rawatan percuma kepada pesakit. Ini menunjukkan betapa besar sumbangan wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain manfaat material, wakaf turut membentuk nilai moral dan rohani dalam diri umat Islam. Amalan wakaf mendidik manusia supaya tidak terlalu terikat dengan harta dunia, sebaliknya melihat harta sebagai amanah yang perlu dimanfaatkan demi kebaikan bersama. Wakaf juga menggalakkan semangat tolong-menolong, keprihatinan sosial dan rasa tanggungjawab terhadap masyarakat. Melalui wakaf, jurang antara golongan kaya dan miskin dapat dirapatkan, sekaligus menyumbang kepada kestabilan dan keharmonian sosial. Dalam konteks semasa, wakaf dilihat sebagai instrumen ekonomi Islam yang sangat berpotensi. Ia mampu menyokong pembangunan negara tanpa bergantung sepenuhnya kepada peruntukan kerajaan. Dengan pengurusan yang cekap dan telus, wakaf boleh menjana pendapatan berterusan untuk membantu sektor pendidikan, kesihatan, perumahan dan pembasmian kemiskinan. Namun, potensi wakaf hanya dapat direalisasikan sepenuhnya sekiranya ia diurus secara profesional, berlandaskan tadbir urus yang baik serta pelaburan yang patuh syariah. Pengurusan yang lemah bukan sahaja menjejaskan manfaat wakaf, malah boleh mencemarkan kepercayaan masyarakat. Di Malaysia, institusi wakaf telah melalui pelbagai fasa penambahbaikan dan pemodenan. Wakaf tidak lagi terhad kepada tanah perkuburan, masjid dan bangunan tradisional semata-mata, sebaliknya diperluaskan kepada wakaf tunai, wakaf saham dan wakaf korporat. Inovasi ini memberi peluang kepada masyarakat daripada pelbagai lapisan untuk turut serta dalam amalan wakaf. Walaupun dengan jumlah yang kecil, melalui wakaf tunai, sumbangan dapat dikumpulkan dan diurus secara kolektif untuk projek-projek berskala besar yang memberi manfaat jangka panjang. Perkembangan ini selari dengan keperluan masyarakat moden yang memerlukan instrumen kebajikan yang fleksibel dan inklusif. Wakaf saham misalnya membolehkan keuntungan pelaburan disalurkan secara berterusan kepada sektor kebajikan sambil mengekalkan nilai asal harta wakaf. Pendekatan ini membuktikan bahawa wakaf bukan institusi statik, sebaliknya dinamik dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan prinsip syariah.
Kesimpulannya, wakaf merupakan institusi Islam yang holistik, merangkumi dimensi ibadah, sosial dan ekonomi, dan ia bukan sahaja menjadi ladang pahala berterusan bagi pewakaf, malah berfungsi sebagai mekanisme pembangunan ummah yang mampu. Dengan kesedaran masyarakat, sokongan institusi dan pengurusan yang berkesan, wakaf berpotensi menjadi pemangkin utama kepada kesejahteraan sosial dan kemajuan negara, sekaligus membuktikan bahawa nilai-nilai Islam sentiasa relevan dalam menghadapi cabaran masa kini dan masa hadapan. Sejarah wakaf dalam tamadun Islam. Wakaf merupakan salah satu institusi terpenting dalam tamadun Islam yang memainkan peranan besar dalam pembangunan sosial, ekonomi dan pendidikan umat Islam sejak awal kemunculan Islam. Wakaf bukan sekadar amalan ibadah, malah merupakan satu sistem yang menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat secara berterusan. Sejarah wakaf bermula pada zaman Rasulullah SAW. Antara wakaf terawal dalam Islam ialah pembinaan Masjid Quba dan Masjid Nabawi yang menjadi pusat ibadah, pendidikan, perbincangan dan pentadbiran umat Islam. Selain itu, para sahabat Rasulullah SAW turut mengamalkan wakaf dengan mewakafkan harta mereka untuk kepentingan umum. Saidina Umar Al-Khattab sebagai contoh telah mewakafkan tanahnya di Khaybar bagi membantu golongan miskin dan keperluan masyarakat Islam. Amalan ini menjadi contoh dan teladan yang diteruskan oleh generasi selepasnya. Pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, institusi wakaf berkembang dengan lebih tersusun dan sistematik. Wakaf digunakan bagi membantu golongan fakir dan miskin, menyediakan kemudahan awam, menyokong kegiatan pendidikan dan memperkukuhkan dakwah Islam. Wakaf menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat Islam secara menyeluruh. Peranan wakaf semakin ketara pada zaman kegemilangan tamadun Islam, terutamanya semasa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah. Harta wakaf digunakan untuk membiayai pelbagai institusi penting seperti universiti, hospital, rumah tumpangan, jalan raya dan jambatan. Universiti Al-Azhar di Mesir sebagai contoh dibiayai sepenuhnya melalui dana wakaf dan kekal beroperasi selama ratusan tahun. Hospital wakaf pula menyediakan rawatan percuma kepada masyarakat tanpa mengira latar belakang. Keunikan wakaf dalam tamadun Islam terletak pada sifatnya yang lestari dan bebas daripada kepentingan politik. Ia membolehkan masyarakat membangunkan kemudahan awam tanpa bergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Wakaf juga mencerminkan nilai keprihatinan sosial, tanggungjawab bersama dan keseimbangan antara keperluan dunia dan akhirat yang menjadi asas kekuatan tamadun Islam. Kesimpulannya, wakaf bukan sekadar amalan kebajikan individu, tetapi satu sistem yang membina dan memelihara tamadun. Sejarah telah membuktikan bahawa wakaf mampu menjadi pemangkin kemajuan ekonomi, pendidikan dan sosial umat Islam. Oleh itu, menghidupkan semula institusi wakaf bermakna menghidupkan kembali semangat kegemilangan tamadun Islam. Perkembangan wakaf di Malaysia. Wakaf merupakan institusi penting dalam Islam yang turut memainkan peranan besar dalam pembangunan masyarakat Islam di Malaysia. Perkembangan wakaf di Malaysia bermula seiring dengan kedatangan Islam ke tanah Melayu dan terus mengalami perubahan selaras dengan perkembangan zaman dan keperluan masyarakat. Pada peringkat awal, wakaf di Malaysia tertumpu kepada tujuan keagamaan dan kebajikan asas. Harta wakaf digunakan terutamanya untuk pembinaan masjid, surau,
tanah perkuburan serta sekolah agama rakyat. Amalan wakaf ketika itu dilaksanakan secara tradisional dan diurus oleh imam, guru agama atau tokoh masyarakat setempat tanpa sistem pentadbiran yang formal. Semasa era penjajahan British, institusi wakaf di Tanah Melayu menghadapi pelbagai cabaran. Perubahan sistem undang-undang tanah dan pentadbiran menyebabkan sebahagian harta wakaf tidak diurus dengan baik. Malah, ada yang terbiar dan tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, kesedaran terhadap kepentingan wakaf dalam kalangan masyarakat Islam tetap wujud, khususnya dalam menyokong kegiatan pendidikan dan ibadah. Selepas kemerdekaan, pengurusan wakaf di Malaysia mula disusun secara lebih sistematik melalui penubuhan Majlis Agama Islam Negeri di setiap negeri. Majlis ini diberikan kuasa sebagai pemegang amanah tunggal bagi semua harta wakaf dalam negeri masing-masing. Langkah ini bertujuan memastikan harta wakaf dilindungi, diurus secara berkesan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Memasuki abad ke-21, institusi wakaf di Malaysia mengalami proses pemodenan dan transformasi. Wakaf tidak lagi terhad kepada pembinaan rumah ibadah semata-mata, malah mula dibangunkan secara produktif melalui projek-projek komersial dan sosial. Antara contoh pembangunan wakaf termasuk pembinaan kompleks perniagaan wakaf, bangunan pejabat, rumah sewa, klinik dan hospital wakaf. Pendekatan ini menjadikan wakaf sebagai sumber ekonomi yang mampan dan berterusan. Selain itu, Malaysia turut memperkenalkan pelbagai inovasi wakaf kontemporari seperti wakaf tunai, wakaf pendidikan dan wakaf korporat. Inovasi ini membolehkan penyertaan masyarakat yang lebih luas, termasuk golongan berpendapatan sederhana untuk menyumbang kepada pembangunan wakaf. Kerjasama antara institusi wakaf dan institusi kewangan Islam juga membantu meningkatkan keberkesanan pengurusan wakaf. Walaupun banyak kemajuan telah dicapai, institusi wakaf di Malaysia masih berdepan beberapa cabaran. Antaranya ialah tanah wakaf yang belum dibangunkan, kekangan keuangan, kekurangan kepakaran pengurusan serta tahap kesedaran masyarakat yang masih perlu dipertingkatkan. Cabaran-cabaran ini memerlukan kerjasama berterusan antara kerajaan, institusi agama dan masyarakat. Kesimpulannya, perkembangan wakaf di Malaysia menunjukkan perubahan yang positif daripada pengurusan tradisional kepada sistem yang lebih moden dan berdaya maju. Dengan pengurusan yang cekap, telus dan inovatif, wakaf berpotensi menjadi salah satu pemangkin utama pembangunan ekonomi dan sosial umat Islam di Malaysia pada masa hadapan. Institusi wakaf memainkan peranan yang amat signifikan dalam membentuk asas ekonomi Islam yang mampan dan berterusan. Dengan berlandaskan prinsip pengekalan aset dan pengagihan manfaat secara adil, wakaf bukan sahaja menyediakan sumber ekonomi yang stabil, tetapi juga memastikan nilai-nilai kebajikan, keadilan sosial dan tanggungjawab terhadap masyarakat terus terpelihara. Keistimewaan wakaf terletak pada kemampuannya untuk menjana pemanfaat tanpa mengurangkan aset asal, sekaligus mewujudkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Berbeza dengan bentuk sumbangan atau derma yang bersifat sementara, wakaf memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati dalam jangka panjang dan berterusan. Harta wakaf sama ada berbentuk tanah, bangunan, premis perniagaan maupun aset komersial yang lain berpotensi besar untuk dibangunkan secara produktif. Pembangunan ini bukan sahaja meningkatkan nilai aset wakaf itu sendiri, malah mampu menjana pendapatan yang konsisten yang seterusnya menyumbang kepada kestabilan ekonomi masyarakat di sekelilingnya.
Melalui pengurusan yang sistematik dan berintegriti, institusi wakaf berfungsi sebagai sumber ekonomi yang mampan. Keupayaan wakaf menjana hasil tanpa memerlukan suntikan modal berulang menjadikannya instrumen ekonomi yang cekap dan mampu menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi yang berubah-ubah. Dalam konteks pembangunan ekonomi setempat, wakaf bertindak sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan projek pembangunan wakaf seperti kompleks perniagaan, pasar wakaf, pusat komersial, dan taman perindustrian wakaf tidak sahaja meningkatkan nilai aset wakaf, tetapi turut merangsang aktiviti ekonomi di kawasan sekitarnya. Aktiviti ini mendorong pertumbuhan perniagaan tempatan, menarik pelaburan tambahan dan memacu peredaran ekonomi di peringkat komuniti. Kesan pengganda ekonomi yang dihasilkan daripada projek wakaf membuka peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan penduduk tempatan, serta memperkukuh ekonomi komuniti secara menyeluruh. Dengan itu, institusi wakaf menyumbang secara langsung kepada pengurangan kadar pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan membentuk asas ekonomi yang lebih inklusif serta stabil. Selain daripada menjana pendapatan, institusi wakaf juga berfungsi sebagai mekanisme pengagihan kekayaan yang adil dan seimbang. Wakaf membolehkan golongan yang berkemampuan untuk mengagihkan kekayaan mereka secara tersusun kepada golongan yang memerlukan, termasuk golongan miskin, asnaf, dan mereka yang kurang berkemampuan. Pendekatan ini membantu mengurangkan jurang ekonomi dalam masyarakat, seterusnya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang lebih merata. Pendapatan wakaf memainkan peranan penting dalam membiayai sektor pendidikan. Dana wakaf boleh digunakan untuk membina sekolah, institusi pengajian tinggi, menyediakan kemudahan pembelajaran serta memberikan beasiswa kepada pelajar yang memerlukan. Dengan cara ini, wakaf membantu meringankan beban kewangan masyarakat, meningkatkan akses pendidikan dan melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi. Pelaburan wakaf dalam pendidikan memberikan pulangan ekonomi jangka masa yang panjang. Tenaga kerja yang berilmu, berkemahiran, dan berdaya saing merupakan pemacu utama pertumbuhan ekonomi dan daya saing negara dalam konteks global. Dengan menyalurkan dana wakaf ke sektor pendidikan, negara dapat membina asas pembangunan ekonomi yang kukuh, seimbang, dan berkelanjutan. Dalam sektor kesihatan pula, institusi wakaf memainkan peranan penting dalam menyediakan perkhidmatan rawatan yang mampu milik dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Hospital, klinik, dan pusat kesihatan wakaf membantu meningkatkan tahap kesihatan masyarakat, mengurangkan kadar penyakit, dan menyokong produktiviti tenaga kerja. Dengan tenaga kerja yang sihat, ekonomi negara dapat berkembang dengan lebih stabil dan berkesan. Wakaf juga berfungsi sebagai sumber pembiayaan alternatif dalam sistem ekonomi Islam melalui pembangunan wakaf produktif, wakaf tunai, serta instrumen kewangan Islam seperti sukuk wakaf. Modal dapat digerakkan secara beretika tanpa bergantung kepada pinjaman berunsur riba. Pendekatan ini bukan sahaja mengurangkan kebergantungan kepada hutang, tetapi juga menyokong kestabilan sistem kewangan yang lebih adil, telus dan berdaya tahan terhadap krisis ekonomi. Pendekatan pembangunan berasaskan wakaf ini lebih berkesan berbanding bantuan kewangan sementara kerana ia menekankan pembangunan kapasiti ekonomi dan pengurangan kemiskinan secara jangka panjang. Dari perspektif ekonomi, institusi wakaf menyumbang kepada kestabilan ekonomi jangka panjang. Aliran pendapatan yang konsisten daripada aset wakaf berfungsi sebagai penampan kewangan ketika berlakunya ketidaktentuan ekonomi,
kemelesetan, atau krisis. Dalam situasi ekonomi yang mencabar, hasil wakaf dapat digunakan untuk menampung keperluan asas masyarakat, termasuk makanan, pendidikan, dan kesehatan, tanpa membebankan perbelanjaan kerajaan secara berlebihan. Di Malaysia, pengurusan wakaf oleh Majlis Agama Islam Negeri telah menunjukkan perkembangan yang memberangsangkan. Pelaksanaan projek wakaf komersial, perumahan wakaf, pusat latihan kemahiran, dan pembangunan infrastruktur wakaf membuktikan bahawa wakaf mampu berfungsi sebagai instrumen ekonomi moden yang berkesan serta selaras dengan prinsip syariah. Perkembangan ini menonjolkan potensi besar institusi wakaf sebagai sebahagian daripada ekosistem ekonomi Islam yang menyokong pembangunan negara, kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan persekitaran sosial yang lebih stabil dan inklusif. Walau bagaimanapun, keberkesanan wakaf bergantung sepenuhnya kepada tadbir urus yang cekap. Isu pengurusan aset terbiar, kekurangan kepakaran dalam pengurusan wakaf, serta tahap kesedaran masyarakat yang belum optimum perlu ditangani secara strategik. Kerjasama erat antara institusi agama, kerajaan, sektor swasta dan masyarakat sivil amat penting untuk memperkukuh peranan ekonomi wakaf serta memperluas impaknya kepada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Secara keseluruhannya, institusi wakaf bukan sekadar instrumen kebajikan atau amal jariah, tetapi ia merupakan tunjang pembangunan ekonomi Islam yang mampan dan berdaya tahan. Dengan pengurusan yang berkesan, pelaksanaan projek yang inovatif serta pemanfaatan potensi ekonomi secara optimum, wakaf berupaya menjamin kesejahteraan ekonomi ummah secara berterusan, serta ia juga mampu menghadapi cabaran masa depan dengan yakin. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan keperluan masyarakat, konsep wakaf turut mengalami transformasi yang signifikan melalui berbagai inovasi kontemporer. Wakaf tidak lagi terhad kepada tanah, masjid atau bangunan tradisional semata-mata, malah diperluaskan kepada bentuk aset moden yang lebih fleksibel, dinamik, dan relevan dengan realiti semasa. Antara inovasi wakaf kontemporari yang semakin berkembang ialah wakaf tunai, wakaf saham, wakaf pendidikan, wakaf kesihatan, serta wakaf korporat. Wakaf tunai sebagai contoh membolehkan masyarakat menyumbang dalam jumlah kecil tetapi secara konsisten. Pendekatan ini menjadikan wakaf lebih inklusif dan mampu disertai oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira tahap pendapatan. Melalui wakaf saham pula, pemilikan saham diwakafkan dan hasil dividen digunakan untuk tujuan kebajikan seperti pembinaan sekolah, bantuan kesihatan, dan pembangunan ekonomi ummah. Manakala wakaf korporat melibatkan penyertaan syarikat-syarikat besar dalam mewakafkan sebahagian aset atau keuntungan mereka bagi menyokong projek sosial dan pembangunan masyarakat. Kemajuan teknologi digital turut memainkan peranan penting dalam memperkasa sistem wakaf. Penggunaan platform dalam talian, aplikasi mudah alih, dan sistem pembayaran digital telah memudahkan proses sumbangan wakaf, menjadikannya lebih cepat, selamat, dan telus. Pendigitalan ini bukan sahaja meningkatkan kecekapan pengurusan, malah memperkukuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf. Inovasi wakaf kontemporari
juga melibatkan kerjasama strategik antara institusi wakaf, sektor korporat, institusi kewangan Islam dan pihak kerajaan. Kerjasama ini membolehkan harta wakaf dibangunkan secara profesional melalui pelaburan patuh syariah tanpa menjejaskan tujuan asal wakaf. Hasil pembangunan tersebut kemudiannya disalurkan semula untuk manfaat ummah secara berterusan. Pemilik keuntungan daripada pembangunan ini bukan saja menjana pendapatan mampan, malah membantu menangani isu kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksamaan sosial. Kesimpulannya, inovasi wakaf kontemporari membuktikan bahawa wakaf merupakan institusi Islam yang bersifat fleksibel dan sentiasa relevan sepanjang masa. Dengan pendekatan inovatif, pengurusan profesional serta sokongan teknologi moden, wakaf berpotensi menjadi instrumen utama dalam menangani cabaran ekonomi semasa serta menyokong pembangunan mampan ummah pada masa hadapan. Apabila kita membicarakan tentang wakaf, kita sering membayangkan potensi besar yang mampu mengangkat martabat ekonomi umat Islam. Namun, realitinya, pengurusan wakaf di Malaysia masih berdepan pelbagai cabaran yang tidak boleh dipandang ringan. Pertama sekali, isu pemetaan aset wakaf. Banyak tanah wakaf yang tidak direkodkan dengan jelas. Malah, ada yang tidak diwartakan secara rasmi. Akibatnya, aset yang sepatutnya dimanfaatkan untuk pendidikan, kesihatan, dan kebajikan masyarakat terbiar begitu sahaja. Ada tanah wakaf yang luas tetapi tidak digunakan. Ada pula yang kecil dan berselerak sehingga sukar dibangunkan. Cabaran kedua ialah ketidakseragaman data. Setiap negeri mempunyai sistem pengurusan sendiri, menyebabkan sukar untuk mewujudkan pangkalan data nasional yang menyeluruh. Tanpa data yang lengkap, sukar untuk merancang pembangunan strategik. Bayangkan jika kita tidak tahu berapa jumlah sebenar tanah wakaf yang ada. Bagaimana kita mahu merancang projek berskala besar? Selain itu, birokrasi yang panjang dalam urusan pewartaan dan pembangunan wakaf sering melambatkan proses. Ada projek wakaf yang mengambil masa bertahun-tahun sebelum dapat dilaksanakan. Hal ini menimbulkan persepsi bahawa wakaf tidak efisien. Sedangkan sebenarnya ia adalah isu pentadbiran yang boleh diperbaiki. Antara cabaran lain ialah kekurangan kepakaran dalam pengurusan wakaf moden. Ramai pentadbir wakaf masih bergantung kepada kaedah tradisional. Sedangkan dunia kini menuntut pendekatan profesional dengan pengetahuan dalam bidang ekonomi, undang-undang, dan teknologi. Tanpa kepakaran ini, aset wakaf tidak dapat dimanfaatkan secara optimum. Tidak kurang juga isu tanah wakaf yang terletak di lokasi kurang strategik. Ada tanah wakaf yang berada jauh dari pusat bandar, menjadikan ia sukar dimanfaatkan untuk projek komersial atau pendidikan. Ada pula tanah wakaf yang terletak di kawasan yang tidak mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Semua cabaran ini menuntut kita
untuk berfikir secara lebih kreatif dan kolaboratif. Wakaf bukan sekadar amanah, tetapi instrumen pembangunan. Jika cabaran ini tidak ditangani, potensi wakaf akan terus terbatas. Namun, jika kita berani berubah, wakaf mampu menjadi pemacu ekonomi umat Islam di Malaysia. Maka jelaslah cabaran pengurusan wakaf bukan sekadar isu teknikal, tetapi isu strategik yang memerlukan visi, kepakaran dan komitmen bersama. Walaupun cabaran pengurusan wakaf di Malaysia nyata besar, masa depan wakaf tetap menjanjikan harapan. Dengan pendekatan inovatif dan pengurusan moden, wakaf boleh menjadi instrumen utama dalam mencanai cabaran ekonomi serta merangsang pembangunan ummah. Pertama, kita perlu membangunkan sistem e-wakaf nasional yang menyeluruh. Sistem ini akan memudahkan pemetaan aset, memantau status pembangunan dan meningkatkan ketelusan. Dengan teknologi digital, masyarakat juga boleh menyumbang wakaf secara lebih mudah dan pantas. Bayangkan hanya dengan satu klik di telefon pintar, seseorang boleh berwakaf untuk pendidikan ataupun kesihatan. Kedua, penubuhan pusat kecemerlangan wakaf yang berfungsi sebagai pusat latihan dan penyelidikan. Di sini, pentadbir wakaf boleh dilatih dalam bidang ekonomi Islam, pengurusan aset dan teknologi keuangan. Dengan adanya kepakaran, wakaf boleh diurus secara lebih profesional. Ketiga, kita boleh menggalakkan kolaborasi antara sektor awam dan swasta. Wakaf boleh digabungkan dengan model perniagaan moden seperti wakaf korporat atau wakaf pelaburan yang memberi pulangan berterusan untuk manfaat masyarakat. Selain itu, cadangan penambahbaikan juga melibatkan aspek kesedaran masyarakat. Ramai yang masih melihat wakaf hanya sebagai tanah atau bangunan. Hakikatnya, wakaf boleh berbentuk tunai, saham atau teknologi. Kesedaran ini perlu diperkukuh melalui pendidikan dan media. Masa depan wakaf juga bergantung kepada keberanian kita untuk berinovasi. Bayangkan hospital wakaf yang dibiayai sepenuhnya oleh sumbangan masyarakat, universiti wakaf yang melahirkan generasi yang cemerlang, atau aplikasi mudah alih yang membolehkan orang ramai berwakaf dengan hanya satu klik. Jika semua cadangan ini dilaksanakan, wakaf bukan sahaja akan menjadi instrumen kebajikan, tetapi juga pemacu pembangunan ekonomi yang lestari. Wakaf adalah warisan Islam yang perlu kita hidupkan semula dengan semangat baharu demi manfaat generasi akan datang. Inilah masa depan wakaf, sebuah masa depan yang penuh harapan, penuh potensi dan penuh peluang untuk kita semua.